dan dia bebaskan dirinya daripada sifat kedekut dan juga sifat tamak. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan tidak berkumpul iman dan juga kedekut dalam satu waktu. Maknanya iman tak boleh sesekali ada sifat kedekut. Orang yang beriman mustahil pada dirinya ada sifat kedekut. Maka kita tengok natijahnya dalam bulan Ramadan, manusia sangat-sangat kurang, berbeza dengan bulan-bulan yang lain. Kita bagi contoh kerana apa manusia begitu kurang pada bulan Ramadan. Bahkan kalau kita tengok Nabi SAW, kumurahnya Nabi itu digambarkan ataupun diibaratkan seperti angin yang bertiup. Angin tiup tak nak tinggal apa dah, habis. Semua habis. Sampah ke apa ke, semua akan habis. Nabi dapat duit hadiah daripada sahabat-sahabat Nabi. Ada sahabat-sahabat yang kaya bagi duit pada Nabi. Begitu juga harta rampasan perang yang Nabi dapat daripada perang. Harta tersebut Nabi akan hadiah-hadiahkan kepada orang-orang miskin, sahabat-sahabat yang miskin, orang Islam yang miskin pada zaman Nabi. Jadi kita tengok sifat orang Nabi, yang itu yang kita nak ambil contoh. Kerana apa? Kerana kriteria untuk kita dapat Lailatul Qadar, nak tak nak kita terpaksa jadi manusia yang kurang, sama seperti Nabi SAW. Ini peluang kita yang kita nak rebut pada tahun ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi kita lihat dalam infak, dalam sedekah, dalam zakat, dalam wakaf, apa saja yang namanya pemberian kita pada manusia yang lain, pada bangunan yang lain, masjid umpamanya, maka itu dikira sebagai kita ini memiliki hati yang kurang, sebagaimana Nabi SAW. Dan kita lihat bulan-bulan yang lain kita kurang ataupun kita tak mampu untuk kita bersedekah dan sebagainya. Betul yang dirahmati Allah. Allah sengaja jadikan kita dengan kita berlapar. Untuk apa? Untuk kita didik diri kita ini supaya kita menjadi seorang yang kurang. Kita ambil berat hal-hal manusia yang lain. Apa buktinya? Pukul 6, pukul 5.30 ataupun kita pulang balik daripada kerja kita, kita singgah bazar Ramadan. Waktu apa ni? Kita tengok ini kita nak beli, kita tengok itu kita nak beli. Jalan depan sikit kita tengok ada jual martabak RM6, kita beli satu dah. Jalan depan lagi tengok ada martabak juga jual RM5, beli lagi satu. Depan lagi tengok martabak telur basuh, beli lagi satu. Dah ada 3 jenis, 3 keping kopi, 3 keping martabak. Dia kerana kita dalam keadaan kita lapar. Belum sampai ke hujung lagi, tengok pula ya, nak beli nasi kukus ayam goreng keropok. Tengok baru lagi dia tuan panas, dia ambil daripada kuali panas. Oh, kita pun beli. Patah balik air macam-macam jenis kita beli. Sebab apa? Sebab kita dalam keadaan yang lapar. Bayangkan waktu bukan bulan puasa, pasal malam, bukan bulan Ramadan, pasal malam. Sebelum pergi kita makan dulu. Makan sepinggan ke? Tak cukup sepinggan, tambah lagi sepinggan, 2 pinggan kita makan. Habis tu kita start kereta, start motor, pergi pasar malam. Agak-agak kita apa yang kita beli? Berbeza dengan waktu dalam keadaan kita lapar, kita masuk bazar Ramadan, dengan waktu kita sedang kenyang, kita masuk pasar malam. Adalah yang kita teringin sangat ataupun tak tahu nak beli apa, penat-penat jalan, belilah apa, cucuk penerang. Kebetulan baru naik daripada Kuala, panas lagi,
Kita pun beli cucuk peniram RM1, 12 kepin, 12 butir je. Yang lain semua kita tak beli. Sebab apa keadaan ini jadi macam ni? Sebab kita berada dalam keadaan yang lapar. Dan bila kita lapar lah, kita akan memerhatikan hal-hal di sekeliling kita. Ada orang susah, terjentik hati kita. Oh, kena tolong dia ni. Ada orang nak buka puasa kat masjid, tengok tak ada siapa masuk moreh. Oh, kita pun masuk. Ustaz apa tadi malam esok? Semua pakai duk gelak tadi. Ustaz Zambri, pengurusi kita. Alhamdulillah. Ada orang famous ni, orang pakai gelak lah. Tengok pula malam apa kosong, kita masuk. Sebab kita berada dalam keadaan yang lapar. Sebab itu Abu Bakar As-Siddiq menyebut, lapar ini menjentik pintu syurga. Lapar mengetuk pintu syurga. Jadi laparlah satu platform kepada kita untuk membentuk diri kita ini cinta kasih pada orang-orang yang tidak mampu. Dan Allah Ta'ala sediakan ganjaran yang begitu besar, seperti mana kita nyatakan tadi, satu sedekah digandakan sehingga 700 kali ganda. Jadi kita, tuan-tuan, malam ni kita nak tengok Imam Al-Ghazali sebut, dikategorikan orang yang bersedekah ini ada 3 jenis manusia. Ada 3 jenis, tuan-tuan. Jenis pertama yang disebut sebagai golongan yang kuat. Mereka ini gemar bersedekah. Tidak ada satu pun apabila mereka bersedekah, tidak ada satu pun yang tinggal berbaki pada diri mereka. Mana boleh. Tapi Islam, dalam Islam, tradisi Islam telah direkodkan ada beberapa sahabat yang apabila mereka bersedekah, berinfak, habis semua, tak ada apa yang tinggal. Antaranya Abu Bakar As-Siddiq, antaranya Abu Dahdah Al-Ansari, dia sedekah. Abu Bakar As-Siddiq apabila dia bersedekah, dia berinfak, dia sedekah semua harta dia. Nabi tanya, wahai Abu Bakar, apa yang tinggal pada kamu? Abu Bakar kata, yang tinggal pada aku Allah dan Rasul sahaja. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Kita takkan dapat capai golongan yang kuat ni, tuan-tuan. Sahabat-sahabat apabila datang saja semboyan bersedekah, mereka akan jadi orang yang pertama, orang yang terdahulu bersedekah, mengeluarkan duit pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Abu Dahdah apabila dengar ayat Quran dalam surah Al-Hadid, Allah Ta'ala sebut, man zalladhi yuqridullaha qardan hasana. Siapakah yang nak bagi pinjam pada Allah, Allah akan melipat gandakan pinjamannya, walahu ajrun karim. Maka dia akan diberi ajrun, ganjaran yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abu Dahdah dengar, Abu Dahdah jumpa Rasulullah. Wahai Rasulullah, adakah Allah inginkan pinjaman daripada hambanya manusia? Rasulullah kata, ya wahai Abu Dahdah. Abu Dahdah kata, bawa sini tangan kamu. Dia suruh Nabi hulur tangan kat Abu Dahdah, kat diri dia. Dah Nabi hulur, Abu Dahdah pun jabat tangan dengan Nabi. Wahai Rasulullah, aku bagi pinjam tanah aku pada Allah. Abu Dahdah ada kebun kurma 600 pokok yang sedang masak ranum, dengan rumah-rumah sekali, isterinya ada, anak-anaknya pun ada dalam rumah pada ketika itu. Balik, ya, Nabi pun terima. Abu Dahdah balik, bagi tahu kat isteri dia, masuk dalam rumah, bagi tahu kat isteri anak dia, jom kita kemas barang-barang kita mana yang perlu. Keluar daripada rumah tu,
Abu Dardah kata, isteri Abu Dardah kata, beruntunglah kamu wahai Abu Dardah dengan peleburan kamu. Ni kita tengok sahabat-sahabat Nabi yang mereka begitu excited, mereka begitu bersungguh-sungguh. Macam imam kita tadi, energetik. Saya kalau sembahyang tarawih ni 6 rakaat, masuk rakaat yang ke-7 ke-8 dah mengantuk. Ini macam-macam lagu bawa. Yang sedap tadi lagu Jaharkah, Lalah, solat witir tadi. Untung kita, ya. Untung yang dirahmati Allah Taala. Itu Abu Dardah. Jadi kita nak bagi tahu tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala, selepas ayat itu, selepas manzal ladzi yuqridullah, ada ayat yang berikutnya. Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yaum. Allah Taala sebut dalam ayat ini ketika hari dilihat orang-orang mukmin. Ketika mana hari dilihat orang-orang mukmin saat meniti titian sirat. Kita semua tuan-tuan, keimanan kita percaya kita akan meniti titian sirat. Itu kita punya kemuncak. Nak terus sampai syurga ataupun manusia akan jatuh ke bawah, ke dalam api neraka. Tapi orang-orang mukmin Allah Taala sebut yauma taral mu'minin wal mu'minat. Hari di mana dilihat orang-orang mukmin bercahaya mereka. Di depan dan juga di kanan. Baina aidihim wa bi aimanihim. Depan bercahaya, kanan pun bercahaya. Sebab apa kanan bercahaya? Sebab kita terima buku catatan amal dengan sebelah kanan. Beruntung tak? Beruntung terima buku catatan sebelah kanan. Sebab apa kita nak rebut Lailatul Qadar? Sebab apa kita nak hidupkan dengan solat tarawih dan sebagainya? Sebab kita nak masuk menuju ke syurga. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala, ulama-ulama bincang, ambil hadis-hadis lain. Nak bagi faham cahaya tu sebesar mana. Maka disimpulkan ada 4 jenis kelompok manusia yang ada cahayanya yang masing-masing. Bergantung kepada apa? Bergantung kepada banyak mana yang kita laburkan, banyak mana yang kita bagi pinjam pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada 1000, ada orang terdesak sangat, boleh pinjam tak 100. Kita pun bagi pinjam pada orang tersebut. Sampai masa orang itu akan ganti balik. Tak ganti pun ada. Itu makna pinjam. Bila kita guna, Allah Ta'ala guna bagi pinjam pada Allah Ta'ala. Kita ada duit 100, 10 kita bagi pinjam pada Allah. Tak dapat dah kat dunia. Habis 10 ringgit. Tapi di akhirat fayudha'ifahu lahu, maka Allah Ta'ala akan lipat gandakan pinjamannya di akhirat dengan diberi cahaya. Golongan manusia yang pertama yang suka bersedekah, mereka ini akan diberi cahaya sebesar gunung. Cahaya sebesar gunung, tuan-tuan. Penting tak cahaya? Penting. Bayangkan ya, kita malam tak ada apa lampu. Lampu jalan tak ada, lampu kereta tak ada, torchlight pun tak ada, spotlight pun tak ada. Boleh kita jalan? Tak boleh. Ni kita nak meniti titian sirat. Rambut, sehelai rambut belah 7. Lebih tajam lagi daripada mata pisau, mata pedang. Ni sangat-sangat dahsyatnya titian sirat. Dengan apa kita nak lalu? Berpandukan kepada amalan kita dan cahaya yang keluar daripada amalan-amalan yang kita buat, khususnya bersedekah, berinfak ni, tuan-tuan. Sebesar gunung. Yang kedua, jenis manusia yang kedua, dia kurang sikit. Setinggi pokok kurma ataupun pokok tamar. Berapa dia? 60 hasta. Nabi Adam besarnya, tingginya 60 hasta. 60 hasta cahaya tu, tuan-tuan.
Yang ketiga, sebesar diri dia, setinggi diri dia. Berapa tinggi kita? 165. Ke akhirat 165 lah cahaya tinggi dia. Ini kategori manusia yang ketiga. Yang keempat, sebesar ibu jari. Kejap padam, kejap nyala balik. Macam kita pasang lilin lah waktu blackout. Datang angin lalu, terpadam balik pelita kita, lilin kita. Melain pelita cemeni je. Orang dulu-dulu tahulah pelita cemeni. Orang sekarang tak pernah dengar dah pelita cemeni. Ada gambar nyonya tepi tu tu. Gambar nyonya. Itu pelita cemeni. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi cahaya ni tuan-tuan sangat penting. Sebab apa penting? Ayat yang berikutnya. Kata orang munafik, unzuruna. Orang-orang munafik kata, tunggu kami. Naqtabis min nurikum. Kami nak tumpang, kami nak share cahaya yang ada pada kamu. Kami duk seram ni, kami tak tahu apa kami nak lalu ni, kami tak nampak. Unzuruna naqtabis min nurikum. Kami nak tolong pinjam cahaya kamu. Kerana dulu atas dunia kita sama-sama berjalan. Aku jalan sebelah hang, hang jalan sebelah aku. Datang suara daripada malaikat, qila irji'u, balik kamu ke belakang, balik kamu semula ke dunia, faltamisu nura, buat sendiri cahaya kamu. Malaikat suruh balik semula ke dunia, buat cahaya kamu sendiri. Sebagaimana orang-orang beriman dahulu, mereka buat cahaya di atas dunia dengan amalan-amalan yang mereka lakukan. Jadi kita tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, itu kelebihan. Kerana apa kita diminta untuk bersedekah? Allah dah sedia dah satu platform sebagai satu tarbiyah kepada kita. Dengan kita berpuasa, dengan kita berlapar, kita diwajibkan untuk zakat fitrah. Itu wajib ke atas kita. Golongan yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, mereka bersedekah tetapi mereka tinggalkan sedikit bakinya untuk mereka guna bersedekah pada masa yang akan datang. Ini kategori yang kedua. Kita agak-agak kita masuk tak dalam kategori yang kedua ni? InsyaAllah kita masuk dalam kategori yang kedua ni tuan-tuan. Kategori yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, mereka hanya bersedekah dengan sedekah yang wajib sahaja, iaitu zakat fitrah, iaitu zakat semata-mata. Bayar zakat. Makan beras basmati. Kat rumah makan beras basmati. Patut beras basmati kat Perak berapa ringgit? 21 ringgit. Dia kata makan kat rumah beras basmati, makan dekat tempat kerja nasi wenggeh. Nasi wenggeh ni beras 20%, 10% hancur, 7 ringgit. Dia pun bayar 7 ringgit. Salah tak bayar 7 ringgit? Tak salah. Tapi Imam Al-Ghazali kata, orang yang hanya bersedekah yang wajib, mereka ini memiliki hati yang kedekut. Dia buat yang wajibnya. Jadi kita tuan-tuan, alhamdulillah, kita tak masuk dalam kategori golongan yang lemah seperti mana yang dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kita cuba masuk yang ke atas daripada itu, dan kita cuba masuk pada tahap golongan yang kedua. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, untuk fasa yang kedua ini, setelah saya nyatakan tentang golongan-golongan yang berinfak, ada 3 golongan. Golongan yang atas, golongan yang tengah, golongan yang bawah. Kita jadi golongan yang kedua dah cukup memadai bagi kita tuan-tuan. Jadi yang terakhirnya, saya nak sentuh berkenaan tentang peliharalah kita, zakat kita, sedekah kita dalam 5 keadaan ataupun 5 perkara yang kita nak jaga ni tuan-tuan. Yang kita nak bayar zakat ataupun yang dah bayar zakat, yang nak masuk korban nanti, yang nak masuk moral nanti, yang nak bagi duit raya nanti. Kita kena jaga infak kita ini dalam 5 keadaan.
Keadaan yang pertama yang kita nak kena jaga, kita kena rahsiakan sedekah kita. Rahsiakan sedekah kita. Kerana Nabi SAW ada menyebut bahawa sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi meredakan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang kita buat sembunyi-sembunyi meredakan kemarahan Allah Taala. Dia tak boleh cerita ke orang. Bagi RM1, bagi RM10, tulis hamba Allah. Bagi RM500, bagi RM1000, tulis nama. Siapa nama? Si Fulan bin si Fulan. Yang RM10 dia nak rahsia. Betul dah tu, nak rahsia. Patutnya yang 10 pun rahsia, yang 100 pun rahsia, 500 pun rahsia. Kerana tangan yang kanan memberi lebih baik daripada tangan kiri yang menerima. Itu berkenaan tentang kerahsiaan kita menjaga rahsia. Kepada siapa kita bagi, kita sahaja yang mengetahuinya. Tak payah kita cerita pada orang, tuan-tuan. Yang keduanya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, jangan sekali-kali kita mengungkit sedekah kita. Kerana Allah Subhanahu wa taala menyebut, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan ungkit-mengungkit. Ya, kita ungkit dekat surau ni kita bagi banyak mana. Dekat si Fulan bin si Fulan, dengan sebab dialah aku menyara keluarga dia, si Fulan bin si Fulan itu dia dengar apa yang kita duk cakap. Dia terasa hati dengan apa yang kita duk ungkit. Itu makna kita mengungkit-ungkit sedekah kita. Ungkitan itu membatalkan pahala sedekah kita. Yang ketiganya, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, hendaklah kita mengeluarkan daripada hartamu yang paling bagus, yang paling baik. Kalau kita tengok Abu Dahdah keluarkan yang paling baik, 600 pokok kurma yang sedang masak ranu. Kita tengok Habil Qabil, apa yang mereka infakkan, apa yang mereka korbankan. Ada daripada kalangan mereka yang korbankan binatang yang paling baik. Ada juga daripada kalangan mereka yang mengorbankan benih tumbuh-tumbuhan yang paling buruk, buah yang paling buruk. Allah Ta'ala terima yang mana? Allah Ta'ala terima yang paling baik. Yang keempatnya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, hendaklah kamu memberi sedekah dengan wajah berseri-seri dan suka hati. Ni kena buat macam ni tuan-tuan. Ada orang bagi dalam keadaan masam mencuka. Terpaksa juga kena bagi. Ni anak saudara ni. Anak saudara datang bersalam. Ni cucu saudara datang ni. Ni anak datang ni. Ya, nak bagi nafkah kita. Suami nak bagi nafkah pada isteri. Mesti dalam keadaan wajah yang berseri-seri dan juga suka hati. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana Allah Ta'ala sebut, tutahhiruhum wa tuzakkihim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah daripada harta-harta mereka sedekah zakat, tutahhiruhum wa tuzakkihim, yang menyucikan hati kita, daripada sifat tamak, sifat kasih pada harta bagi orang-orang kaya. Tuan-tuan, yang namanya zakat, sebab apa namanya zakat? Sebab bersihkan harta kita daripada kotor. Maknanya yang kita bagi itu benda kotor. Yang kita bagi itu, yang nama kita bagi sedekah, yang nama kita bagi zakat, benda kotor. Daripada harta kita, benda yang kotor. Kita kena ada rasa syukur. Sebab apa syukur? Sebab ada orang yang sanggup menerima kotoran harta kita. Jadi orang yang bagi, dia tak boleh rasa dia hebat, dia tak boleh rasa dia bagus.
Dia tak boleh rasa dialah yang paling bertakwa. Sebab ada manusia-manusia yang simpati, yang sanggup terima pemberiannya yang sebenarnya adalah kotoran daripada harta yang dia miliki. Ni tuan-tuan. Kita tak boleh rasa tinggi, kita tak boleh rasa hidung kita tinggi. Dia ni aku tolong. Sebenarnya orang miskin yang tolong kita. Orang miskin yang bantu bersihkan harta kita. Sama macam rumah kita kotor, kita upah orang tolong bersihkan rumah, tingkap, jendela, semua pintu dengan apa serba-serbi. Vacuum semua, sawang apa semua sapu, kita bagi duit kat dia. Rumah kita bersih. Ada orang nak bersih tak? Tak semua orang nak bantu. Hanya yang berkeinginan sahaja, yang bersangkupan sahaja yang sanggup membantu kita. Ini yang keempat, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang kelimanya, hendaklah kamu memilih tempat di mana kamu nak bersedekah. Kena pilih tempat kat mana nak bersedekah. Kalau kat surau ni memang bukan taraf sunat dah, taraf wajib. Bersedekah kat masjid, bersedekah kat surau kita ni tempat wajib. Wajib. Maksudnya apa? Sangat-sangat dianjurkan, sangat-sangat digalakkan. Sebab kita tahu dah kemuliaan sedekah, kita tahu dah kemuliaan wakaf. Cerita sikit, masa saya pergi Mesir 3 bulan, ya, Al-Azhar, ada universiti namanya Al-Azhar University. Tak Izam sana je, Hanizam sana ke. Ramai ustaz kita daripada Mesir. Ya. Al-Azhar tu asal daripada wakaf orang Islam. Berjuta-juta, berbilion-bilion, bahkan kerajaan Mesir terpaksa pinjam duit daripada Al-Azhar. Mesir, kerajaan pinjam duit daripada Al-Azhar. Banyak sangat limpahan-limpahannya, tuan-tuan. Bahkan ada satu masjid, ya, tak nak cakap masjid dalam Ipoh. Bila budak-budak dah habis SPM, ni tak tahu nak buat apa, dah habis SPM, tunggu result bulan berapa keluar tak tahu. Tak lama lagi keluar. Habis saja SPM, dia kumpulkan budak ada lebih kurang 20 orang. Qaryah masjid tu kumpulkan budak ada 20 orang. Budak itu dalam 3 bulan, pelajar-pelajar lepas SPM 3 bulan duduk di masjid. Makan, tidur. Satu Ahad pun kita ada program. Juzuk Amma dihafalkan, ada surah-surah pilihan, dengan baca kitab kuning, macam-macam lagi aktiviti sebagainya. Dalam tempoh 3 bulan dia boleh hafal Juzuk Amma. Yang tak boleh baca Quran, boleh baca Quran. Ajar Iqra' balik. Dapat daripada mana? Dapat daripada infak sedekah yang disedekahkan oleh ahli-ahli jemaah. Bermanfaat tak lepas SPM? Manfaat pelajar-pelajar ini satu hari nanti. Sebab apa? Sebab kekosongan waktu diisi dengan program-program macam-macam. Ada memanahnya, kudanya, bawa pergi mandi swimming pool. Macam-macam aktiviti yang dibuat. Duit daripada mana? Duit daripada ahli jemaah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, kita kena pilih mana dia tempat yang kita nak bagi sedekah. Nabi SAW menyebut, janganlah kamu memakan kecuali makanan orang yang bertakwa. Nak pergi kedai, tengok kedai ni macam mana, pakai tudung ke tak pakai tudung, itu kriteria. Kedai ni bersih tak bersih, kedai ni ya, dia punya pekerjanya semayang ke tak semayang, kena pastikan sampai ke tahap itu daripada hadis Nabi ni. Dan janganlah memakan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Jangan bagi makan makanan kita melainkan orang itu kita tengok dia bertakwa. Jangan kita bagi sedekah pada orang melainkan kita tengok orang itu orang yang bertakwa. Maknanya tempat yang kita nak pilih, tempat bersedekah kita itu hendaklah pastikan tempat itu betul-betul bermanfaat pada qaryah kita, insya-Allah.
Jadi mudah-mudahan tuan-tuan apa yang kita bincangkan pada malam ini berkenaan tentang infak sedekah kita dapat lakukan dalam kehidupan kita, kerana di akhirat nanti kita akan diberi cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada sebesar gunung, sama ada setinggi pokok, sama ada setinggi diri kita, ataupun sebesar ibu jari kita. Semuanya bergantung kepada amalan yang kita buat di atas dunia, khususnya pada bulan-bulan Ramadan ini tuan-tuan, sangat-sangat kita dituntut untuk melipat gandakan amalan-amalan kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Ramadan kita ini merupakan Ramadan yang diberkati dan kita dilimpahkan dengan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan pelbagai amalan-amalan yang wajib, yang sunat kita takkan tinggal, insya-Allah. Mudah-mudahan ada kebaikannya ke atas diri kita. Terima kasih kepada pihak Jawatankuasa kerana menjemput saya bersama-sama dengan tuan-tuan pada malam yang barakah ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala a'lam.